Greater KL, Lembah Kelang lah, tapi digunakan nama Inggeris Greater KL. Bagaimana kita beryakin dengan kejayaan RMK10 yang menggariskan usaha merasionalisasi peranan kerajaan dalam pelaburan dan menggerakkan budaya inovasi. Dengan izin, kita kena lihat kepada the past successes and our past failures to move on to a better future and better plan. Seterusnya, untuk projek mega terbaru diumumkan pula projek MRT. Saya rujuk kenyataan Tan Sri Yong Poh Kon, Ketua Pemuda. The two key principles in divestment dengan izin is transparency and best value for assets. Saya nampak projek MRT yang canang menelan kos sebesar 36 bilion adalah berdasarkan proposal yang dibawa oleh Gamuda dan MMC. Dan disebut bahawa pemberi cadang utama akan mendapat insentif sistem Swiss Challenge, iaitu margin of preference. Dia bagi 1% kurang diskaun daripada 36 bilion untuk jumlah projek. Mungkin lebih tinggi lagi, tapi jumlah ini jauh terlalu besar bila dibandingkan dengan defisit yang kita ada. Tak ada keperluan untuk melaksanakan Swiss Challenge ini. Jadi kalau projek Greater KL menyaksikan kewujudan mega MRT bernilai 36 bilion, saya mau tanya, apakah rasional kewujudan makmal Greater KL di bawah inisiatif NKEA, terutamanya Menteri KPI ada bersama? Ini penting kerana saya mendapat maklum, disebut juga oleh ahli Parlimen Pokok Senia tadi, kos untuk kesemua makmal anjuran Menteri Datuk Idris Jalil, 8 makmal semuanya, harga minima 6.5 juta ringgit. Bayar ITOS, Ernst & Young, McKinsey. Okey, tapi di manakah hasilnya dan kenapakah wujud pelan yang berlainan? Pelan yang mana yang akan digunakan akhirnya? Datuk Yang Di-Pertua, untuk melaksanakan penilaian adil, rakyat juga perlukan ketelusan. Dan saya fikir di saat ini daripada 36 bilion untuk MRT, rakyat perlukan langkah serta-merta untuk perbaiki rangkaian pengangkutan awam. Yang jelas tidak ada ruang untuk memastikan ketiga-tiga stesen LRT itu bertemu, untuk memastikan lagi ramai pengguna sistem pengangkutan awam. Seterusnya, Tuan Ketua, inovasi memerlukan pengetahuan dan maklumat yang jitu, tapi maklumat berkenaan competitiveness juga dikawal. Dan saya fikir kalau kita rujuk pada maklumat yang tidak begitu tepat, ia akan mewujudkan mutu garbage in garbage out dengan izin. Contohnya, maklumlah menjelang musim Piala Dunia, dan Menteri pun sebut untuk melihat ranking pasukan bola sepak antarabangsa dan pertandingan Piala Dunia, kita melihat ranking FIFA. Jadi bukan 2 atau 3 ranking lain. Maksudnya agak pelik apabila dalam pembentangan ranking 10, ranking World Economic Forum yang digunakan bertahun-tahun sebelum ini diketepikan, tidak lagi kedengaran. Saya fikir kita perlu konsisten, rujuk organisasi yang sama untuk meneliti prestasi kita. Memang manis bila kita memetik kata-kata data Institute for Management Development, tapi memuji diri sendiri menggunakan indeks yang jarang digunakan boleh diinterpretasikan sebagai menggunakan maklumat yang kurang tepat. Jadi inovasi perlu berpandukan maklumat sejitu mungkin. Mengikut World Economic Forum, kedudukan Malaysia dalam senarai indeks keberdayasaingan dunia sebenarnya makin merudum setiap tahun. Tahun 2007, Malaysia menduduki tangga 19, seterusnya jatuh, kekal pada tangga 21 untuk 2 tahun seterusnya. Dalam senarai terkini, kita merosot lagi ke tangga 24. Kita diatasi oleh UAE, Qatar, Luxembourg, New Zealand yang sebelum ini berada di belakang kita. Jadi saya ingin menarik perhatian Dewan kepada komen khusus oleh World Bank, World Economic Forum yang menjelaskan kedudukan Malaysia yang semakin merosot sejak 2007 dengan izin. Malaysia drops 3 positions from 24th, essentially as a result of a much poorer assessment of its institutional framework. In this area, every indicator has been exhibiting a downward trend since 2007, causing Malaysia to tumble from 17th to 43rd position in its dimension in just 2 years. Security is a particular concern. According to the business community, potential of terrorism and crime both impose significant business cost. Jadi bila Ketua Polis Negara mengumumkan penangkapan suspek teroris, pada saya tidak membantu. Sepatutnya siasatan dibuat terlebih dahulu dengan lanjut sebelum mengemukakan apa-apa maklumat pada media.
Also of concern is the budget deficit, which increased in 2008, amounting to almost 5% of Malaysia GDP. Jadi persoalannya apa? Institusi, kerangka pentadbiran yang tidak telus dan bertanggungjawab. Pakar ekonomi termuka Datuk Independent Michael Porter telah merumuskan beberapa faktor. Dia buat kajian faktor penyebab kepada keberdayasaingan negara-negara terbaik di seluruh dunia berdasarkan World Economic Forum. Nombor 1 faktornya infrastruktur teknologi komunikasi. Dan nombor 4 kedaulatan undang-undang, the rule of law. Mengutip contoh Vicky Lingam yang saya sebut dulu, kita hanya mendengar rentetan korek saja, tapi akhirnya rakyat pun menjadi sangat frustrated, sangat kecewa dan sinis. Dan itulah kita mahu mengembalikan balik impian dan kepercayaan mereka. Saya pergi pada data berasaskan kemiskinan, walaupun disebut, tapi lebih pada maklumat itu tak jitu, tak tepat, tak terbaru. Kerajaan dengan bangga mengumumkan kadar kemiskinan Tegar menurun 1.2% 2004 pada 0.7% 2009. Perkiraan ini sekali lagi berdasarkan garis pendapatan kemiskinan yang diukur mengikut konsep kemiskinan Tegar, iaitu pendapatan kurang daripada perbelanjaan keperluan makanan. Dunia dah bergerak dah ikut garis kemiskinan yang lain. Kita tak memberi gambaran kedudukan kemiskinan sebenar mengikut takrifan Bank Dunia dan UNDP. Kita seharusnya menggunakan konsep kemiskinan mutlak dan relatif. Apabila kita mengubah format untuk menggambarkan keadaan sekarang, barulah kita boleh anggap kita melakukan transformasi. Ini janji mantan menteri dulu untuk mengubah paras garis kemiskinan. Datuk Yang Dipertua, ramuan untuk mengejar inovasi ini juga menuntut kebebasan media. Di sinilah kerajaan wajib memansuhkan Akta Penerbitan dan Pencetakan. Bebaskan media dalam negara. Saya nak bagi tahu menteri tak sempat tadi. Menurut kajian Global Freedom House, kita kedudukan 141. Kerana kekangan yang wujud, kerana itu punya ramai rakyat Malaysia pergi menjadi blogger. Mana lagi nak bercakap? Kalau nak menulis tempat lain tidak dapat. Jadi arena blog ini, pertumbuhan blogging ini sebenarnya mencerminkan bagaimana mereka merasa kekang, tak dapat meluahkan apa yang dirasa di hati. Inilah dimensi yang perlu dilihat oleh menteri. Institusi media negara kita, termasuklah Star Pro, DH Financial Daily, pada saya memberi makluman kepada umum tentang skandal PKFZ, kerugian Sandabi dan pelbagai lagi. Semua membantu proses pemantauan projek-projek selian kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri, bukan semata-mata untuk mengkritik kerajaan BN. Ini satu perkembangan yang baik. Malangnya rang undang-undang pemberi maklumat yang kerajaan bentangkan pada persidangan parlimen yang lepas lebih tertumpu kepada menghukum pemberi maklumat yang salah. Ada 2 minit ya, Wan. Okey. Saya teruskan. Saya mahu sebut juga atau Independent di mana inovasi dipengaruhi oleh struktur institusi. Sebentar tadi Ahli Parlimen Bakri sebut tentang Majlis Mitch yang dipengerusi oleh Perdana Menteri, dan tentunya tidak boleh kita harapkan satu perubahan ataupun komiti yang dikawal oleh Perdana Menteri itu untuk memastikan inovasi berjaya. Tidak begitu caranya. Kerajaan juga bercadang mengembangkan dasar teknologi hijau negara, tapi bergerak memberi laluan kepada pembinaan 2 logik jenakausa arang batu. Saya dah sebutkan, memang jelas masalah yang diwujudkan di Sabah tu sampai 870 minit setahun gangguan bekalan elektrik banding dengan 6 minit kat Putrajaya adalah kerana SESB sendiri, mereka pembekal elektrik sendiri yang salah, masalah yang diwarisi, masalah tidak ada penyambungan sistem grid yang berkesan, masalah 7 daripada 20 jenakausa elektrik yang uzur, tidak berfungsi. Jadi akhirnya kalau benar-benar kerajaan serius bercakap tentang bidaan terbuka, saya fikir Sabah berhak mendapat khidmat tenaga elektrik yang terbaik yang dapat menjanjikan 300 megawatt menggantikan logik jenakausa arang batu itu oleh syarikat-syarikat yang dapat menjana elektrik menggunakan tenaga boleh diperbarui. Sudah masanya tiba masanya kita menghukum SESB kerana gagal pada masa lampau, menyusahkan rakyat Sabah. Ini kita bagi lagi. Dan saya fikir, saya mahu bertanya, adakah benar bahawa
ada usaha setengah pihak untuk mendapatkan sumber arang batu di bawah Maliau Basin. Ada kepentingan beberapa pihak. Saya harap Menteri menjawab. Ini isu serius. Dan akhirnya kerajaan memberi jaminan untuk membiayai inovasi, tapi dana perkembangan perniagaan hanya 120 juta, tak mencukupi. Jadi saya harap Datuk Negeri Pertua, isu-isu pokok dapat diselesaikan, dan kalau benar nak laksanakan model baru, saya minta satu, tak banyak, review balik IPP, penjanjian IPP yang dijanjikan oleh Lim Kay Yeay sejak 2005, sekurang-kurangnya pastikan buat secara tanda terbuka untuk projek bekalan arang batu elektrik di Sabah, dan memastikan janganlah kita manipulasikan angka-angka. Dan di MRT di Kuala Lumpur, saya mewakili Kuala Lumpur, buatlah bidaan terbuka, jangan bagi pada kaum muda dengan MMC. Perlu ada keadilan dan ketulusan dalam hal ini. Kita tidak mahu akhirnya prasarana terpaksa masuk untuk menyelamatkan lagi syarikat-syarikat ini seperti yang berlaku sebelumnya. Terima kasih Datuk Negeri Pertua. Saya mohon